Okey, ini adalah penyiasatan saintifik berkenaan dengan graf. Okey, awak tengok yang graf yang pertama ni. Yang ni adalah y berkadar terus dengan x. Kenapa berkadar terus? Sebab dia daripada titik asalan. Okey, berkadar langsung atau berkadar terus. Okey, yang kedua yang ni, y adalah bertambah secara linear. Ingat, linear adalah garis lurus. So dia bertambah. Kenapa bertambah? Sebab dia start dengan nombor kecil dekat x ni kepada besar. Okey, ni adalah bertambah secara linear. Ingat, linear itu adalah garis lurus. Kemudian y berkurang secara linear dengan x. Sebab apa? Sebab dia daripada nilai tinggi kepada nilai yang lebih rendah. Dan berkurang secara linear sebab dia garis lurus. Kita tengok yang sebelah ni, y bertambah secara tidak linear. Kenapa tak linear? Sebab dia bukan garis lurus, tetapi dia still bertambah. Kemudian yang bawah ni adalah y berkurang secara tidak linear lah, sebab dia bukan garis lurus. Kemudian y berkadar songsang dengan x, ataupun dia adalah berkadar terus dengan 1 per x. Kalau 1 per x kat sini, okay, dia berkadar terus dengan 1 per x, dia akan jadi garis lurus. Okay. Tapi sebabkan yang ni dia nak berkadar songsang dengan x, so dia akan buat melengkung ni. Okay, dia melengkung. Okay, kemudian ini adalah cara melukis graf. Tentukan tajuk berdasarkan pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian lukis dan labelkan paksi mengufuk iaitu y, dan juga paksi mencancang iaitu adalah paksi untuk x dengan y lah. Okay, kemudian pilih skala yang sesuai. Ingat, dalam satu kertas graf mesti 3/4. Kalau awak lukis terlampau kecil tak dikira. Okay, dan awak mesti menggunakan 3/4 daripada kertas graf. Dan plotkan titik pada kertas graf. Ingat, kena plotkan, tandakan X, okay, ataupun titik pada kertas graf. Jangan just titik kecil je. Okay, tak boleh. Nanti kalau tak nampak dikira tak plot. Kemudian lukiskan garis penyesuaian yang melalui titik yang diplotkan. Garis tidak semestinya melalui semua titik. Okay, yang ini penting. Nanti kita akan tengok macam nak buat penyesuaian terbaik bagi satu garis lurus. Okay, tak semestinya kena semua titik, tetapi mesti kita adjust sampai dia kena majority titik. Kalau ada 5, kita adjust sampai paling banyak titik yang boleh dikenakan. Tapi tak semestinya semua titik boleh kena. Ini mungkin yang mungkin baru yang awak, daripada yang awak buat sebelum ni, iaitu awak just sambung titik ke titik. Okay, kemudian menentukan kecerunan graf. Okay, kenapa penting? Sebab biasanya kecerunan graf ni dia akan bagi nilai kepada kuantiti yang kita nak cari. Okay, macam mana nak kira kecerunan graf? Awak just ingat kembali tajuk matematik untuk mengira kecerunan graf, iaitu y per dengan x. Apa itu y? Nilai pada paksi y. Okay, nilai itu bukan satu titik tetapi panjang ni. Panjang dia. Yang ni daripada titik yang paling tinggi x, y ni kepada titik ni berapa nilai dia. Contoh yang ni 20 ms-1 lah, sebab dia punya nilai v dia adalah ms-1. Kemudian berapa pula x? So y tu contoh dia kita dah kira dapat 20, x tu adalah 5, so bahagikan saja 20/5. Jadi nilai kecerunan graf tu adalah 4 ms-2. So kalau awak buat graf, contoh yang ni halaju melawan masa, sebenarnya nilai kecerunan tu adalah mewakili pecutan. Tak apa, yang ni nanti kita akan tengoklah bagaimanakah kecerunan graf ni menentukan nilai kuantiti yang lain. Okay? Contoh macam ni, halaju dengan masa, so dia akan dapat dia punya pecutan bagi dia punya kecerunan graf. Okay. Kemudian yang seterusnya, satu lagi yang awak boleh kira adalah luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf, okay, kita kira menggunakan konsep ataupun rumus luas lah. Contoh macam ni, kita nak luas di bawah graf dia ni, bentuk dia segitiga. So kita kira luas segitiga 1/2 darab 5. 5 ni adalah x ni, darab dengan 40, so akan dapat 100 meter. Biasanya luas di bawah graf ni pun mewakili sesuatu kuantiti fizik. Cuma yang ni dia nak awak tahulah bagaimana nak kira luas bawah graf. Nanti kita akan tengoklah, dia bergantung kepada paksi y dengan paksi x dia. Contoh macam ni, dia bagi v halaju dengan dia adalah dia punya masa. Tak apa, yang tu nanti kita akan tengoklah. Bila kita dah selalu buat soalan, kita akan tahulah bila y dia apa, x dia apa, apakah nilai di bawah graf tu mewakili kuantiti fizik apa. Okay. Yang ni adalah interpolasi graf. Interpolasi graf ni adalah awak ada satu graf yang dah siap, kemudian awak nak cari satu nilai apabila diberi nilai satu.
Contohnya dia bagi nilai Y dekat paksi Y satu titik, dia nak awak cari berapakah nilai X. So awak just buat garis lurus putus-putus untuk awak tarik mengenai kepada garisan graf yang awak dah buat. Kemudian awak tarik kepada X. Ini biasa kan yang kita buat kan. Ini awak pernah buat lah semasa menengah bawah dulu. Okay, so ni interpolasi. Okay, ataupun terbalik, dia bagi X, dia nak suruh awak cari Y. Yang ini penting, garis putus-putus ni kena tunjuk supaya dia dapat tahu ini adalah markah untuk awak interpolasi untuk graf. Okay, biasanya interpolasi graf ni dia akan tanya untuk soalan yang bawah-bawah. Okay, awak dah buat, dah boleh ubah, dia manipulasi berat-berat semua. Kemudian dia nak awak analisis graf, dia suruh awak cari interpolasi. Kalau ekstrapolasi ni pula, dia berbeza dengan interpolasi tu sebab dia ekstra. Ekstra tu ingat lebihan ataupun tambahan. Maksud dia, awak dah ada satu graf tetapi awak buat penambahan di hujung ataupun di atas ataupun bawah. Macam yang ini, dia graf dia, garisan dia adalah pada sebelah kanan kan. Kemudian dia nak bagi ekstrapolasi ni dia sambungkan sampailah terkena kepada paksi X ni, sebab dia nak biasanya dia nak julat bacaan daripada eksperimen yang dijalankan. So dia panjangkanlah kat sini. So dia nak tahulah daripada berapa kepada berapa. Ekstrapolasi ni dia add on, dia tambah. Kalau macam interpolasi ni, di kawasan graf yang dah ada dia cari nilai. Kalau ekstrapolasi ni dia buat penambahan pada graf. Okay, ini penyiasatan saintifik. Yang ni kita dah belajar apa masa form 1. Okay, yang kita buat urutan tu kan. Membuat pemerhatian, mengatasi masalah, membuat inference, mengatasi dan mengual problem ubah, hipotesis, merancang, menjalankan eksperimen, mengumpul dan menjalankan data, buat kesimpulan, membuat laporan lengkap. Yang ini adalah langkah-langkah penyiasatan saintifik. Sama dengan form 1 yang awak belajar itu. Tetapi yang ini nanti kita akan applykan dalam eksperimen lah. Maksudnya dalam awak punya eksperimen nanti mesti ada semua ni. Okay. Tapi dari segi yang paling penting adalah ni lah, membuat laporan lengkap. Sebab macam saya kata, untuk form 4, form 5 ada soalan amali. SPM awak ada soalan amali yang awak perlu jawab dalam bentuk eksperimen. Okay, ini eksperimen 1.1 ni adalah bandul ringkas. Awak pernah buat dah masa form 1. Masa form 1 pun awak dah pernah buat ayunan bandul ringkas ni. Kita akan bezakan dia punya panjang tali. Kemudian kita nak tengok berapakah bilangan ayunan dalam kalau dulu kita buat dalam 10 ayunan kan. Okay, nanti kita akan tengok. Untuk eksperimen 1.1 ni adalah eksperimen wajib. Maksudnya awak kena buat. Kalau keluar ini untuk SPM, untunglah kan sebab kita dah pernah buat sebelum ni. Okay, ini dia just bagi situasi je lah. Sebenarnya situasi ni mewakili eksperimen bandul ringkas. Apa yang dibezakan A dengan B ni, A tu tali dia lebih panjang, B tu tali dia lebih pendek. Samalah dengan kita punya konsep ayunan bandul. Okey, yang ini adalah contoh daripada langkah penyiasatan saintifik tu, macam mana nak terjemahkan kepada sesuatu eksperimen. Contoh dia buat tadi adalah ayunan bandul kan. Kita start dengan pemerhatian. Apa yang dibezakan? Okay, yang ni adalah dalam laporan lah. Pemerhatian dia adalah tali yang panjang mengambil masa yang lebih lama untuk berayun ulang alik. Ini apa yang diperhatikan pada eksperimen tu. Inference, sebab apa? Apakah sebab dia berlaku macam tu? Okay, so dia katalah masa untuk berayun ulang alik bergantung kepada panjang tali. Meaning that panjang tali tu mempengaruhi berapa banyak ayunan ulang alik tu, ataupun berapa lama masa. Okay, ayunan ulang alik tu untuk lengkap. Dan hipotesis ni adalah kesimpulan awal. Okay, kesimpulan awal, semakin bertambah panjang tali, semakin bertambah masa untuk berayun ulang alik. Hipotesis kesimpulan awal, adakah dia adalah kesimpulan? Belum. Selepas kita jalankan eksperimen, barulah kita boleh katakan dia sebagai kesimpulan. So selepas tu kita kenal pasti pemboleh ubah. Okay, yang ni paling penting. Sebab apa? Daripada pemboleh ubah, kita dah boleh buat graf. Kita dah dapat tahu graf tu kita nak buat graf apa melawan apa. Ingat graf adalah paksi Y melawan paksi X. Melawan tu maksud dia dipengaruhi oleh. Okey, dipengaruhi oleh. Jadi untuk paksi kita buat paksi Y adalah bergerak balas dan paksi X adalah dimanipulasikan. Macam tadi, kita panjang bandul tu kita beza-bezakan. Manipulasi ni maksudnya berbeza. Bergerak balas ni maksud kesan ataupun apa yang kita nak kaji. Apakah yang akan berubah apabila kita bezakan sesuatu kuantiti tu. So macam ni kita bezakan panjang bandul. So tempoh ayunan tu lah, masa dia tu yang berubah. Dimalarkan ni adalah apa yang kita tetapkan.
yang kita tak ubah supaya eksperimen tu valid ataupun eksperimen tu tak dipengaruhi oleh faktor lain. So kita samakan dia punya jisim dan kita samakan amplitude ayunan ataupun A. Amplitude tu maksudnya sudut dia tu samalah. Kita bukan berubahkan sudut dia. Okay, maksud kita mesti kalau kita buat sudut 40 untuk semua bilangan panjang yang berbeza. Okay, radas bahan ni apa yang kita gunakan dalam eksperimen. Susunan radas biasanya kita akan lukis gambar rajah. Ingat lukis gambar rajah. Kemudian prosedur ni adalah cara yang kita buat untuk eksperimen tersebut lah. Okay, ini nanti kita akan buat dalam kelas. Jadi ini awak just saya nak terangkan step sahaja. Keputusan biasanya untuk fizik kita akan buat dalam, sains pun sama, kita akan buat dalam bentuk jadual. Daripada jadual tu kita akan interpret dalam bentuk graf, dan daripada graf tu, bentuk graf tu kita boleh tahu kesimpulan dia apa. Okay, so nanti kita memang kena fokus kepada graf sebab graf ada markah yang banyak. Make sure awak sediakan kertas graf. Okay, perbincangan daripada kita punya graf, kita boleh buat analisis. Sama ada kita nak tengok kita punya hipotesis tu betul ke salah. Kalau kita kata panjang bandul tu semakin panjang semakin lama masa, betul tak? Panjang yang panjang masa dia lebih lama. Dan bila kita dah confirm, kita dah buat dalam bentuk graf, kita dah dapat analisis dan betul hipotesis yang kita anggarkan. So kita ambil balik hipotesis tadi tu, yang atas sekali tu kita letak di bahagian kesimpulan. Bila kita dah letak dalam bahagian kesimpulan, bermaksud eksperimen ataupun hipotesis tu diterima. Okey, boleh?